أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita manjatkan kesyukuran yang tiada terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama lagi seperti biasa kuliah mingguan bagi program Ma'had Tahfiz Al-Quran Darul Abrar yang kita alu-alukan semua bersama kita pada pagi ini. Kiranya ada kelapangan masa, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah SWT dengan asbab kita mengikuti kuliah online ini. Berkat dalam kehidupan, berkat dalam rezeki, berkat dalam kata berumah tangga, berkat dalam kehidupan kita semuanya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan asbab inilah yang akan berikan kita ganjaran pahala yang besar di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa pada minggu ini sebelum sama-sama kita ingin berkongsi ilmu seperti biasa, iaitu berkaitan masalah haid wanita ataupun darah khusus bagi masalah darah wanita yang telah kita pelajari 2 bulan lepas, 2 bulan rasa 6, 7, 8 ya. Jadi kita mula bulan 6 tak silap kalau yalah tak silap ingatan saya bulan 6, 7, 8 kan. Jadi insya-Allah kita dah pun masuk pula kepada tahun baru Hijrah. Jadi secara tidak langsung saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Hijrah pada semua ibu-ibu anak-anak yang berada dalam kuliah online pada pagi ini. Mudah-mudahan kedatangan Muharram 1443 ini memberikan kita satu kesedaran, satu kekuatan untuk kita menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Apatah lagi dalam suasana kita berada dalam suasana pandemik yang belum berakhir lagi ni, yang masih lagi belum berakhir, masih lagi dalam keadaan kritikal yang memakan korban yang banyak. Mudah-mudahanlah bagi mereka yang terkorban Allah letakkan sebagai syahid akhirat dan mudah-mudahan mereka diampuni Allah dosa, diberikan Allah ke rahmat dan kasih sayang di sana, tenang di sana insya-Allah. Dan kita yang Allah masih bagi panjangkan umur ini, mari kita bersyukur dan kita berjaga-jagalah, mudah-mudahan Allah melihara kita daripada wabak ini dan dapat meneruskan kehidupan dan beramal soleh dan belajar lagi insya-Allah taala. Jadi seperti biasa sebelum sama-sama kita nak berkongsi ilmu lagi, mari sama-sama dulu kita mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Jadi boleh tengok pada kitab yang ada kitab. InsyaAllah seperti yang saya nyatakan pada minggu lepas, kita akan mulakan dengan darah yang kedua pada hari ini, iaitu darah istihadah. Memang selalu dengar dan selalu pun disebut-sebut. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, kita kena belajar apa itu darah istihadah. Pada muka surat 214, anak-anak, ibu-ibu yang ada kitab, sila bukakan muka surat 214. Ada di screen saya ada snap sikit sini. Yang tak ada kitab boleh tengok di screen. Mungkin boleh pinkan slide tu supaya tak lari kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Definisi istihadah. Definisi yang bermaksud
apa dia huraian, apa dia katakan, apa dia muqaddimah pun dia definisi nak kata macam dalam bahasa Melayu ni. Maknanya apa maksud istihadah tu lah, huraian berkaitan apa itu istihadah. Dia katakan tajuk dia lah, dia punya definisi ni nak terangkan huraian berkaitan apa itu istihadah. Dari segi bahasa, makna istihadah adalah seerti dengan haid, iaitu as-sailan yang bermaksud darah yang mengalir. Sama juga as-sailan yang mengalir. Itu dari segi sudut bahasa Arab. Dan dari segi syarak, yang syarak kehendaki apa itu istihadah adalah istihadah bermaksud darah penyakit yang keluar daripada hujung urat yang berada di bawah rahim selepas tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu selepas daripada 15 hari 15 malam masih berterusan, dan selepas tempoh sebanyak-banyak nifas, iaitu selepas 60 hari 60 malam, sama ada keluarnya istihadah itu mengiringi kesan bekas darah haid atau tidak mengiringi darah haid. Itu dikatakan istihadah, dia punya definisi dia. Jadi keluar dia itu, dia sama ada dia sekali dengan darah haid, mana dia haid 15 hari berterusan lagi. Jadi mengiringi kesan ni bekas darah haid, mana dia kadang-kadang dia nak habis tu kan. Lepas tu dia hari ke-15 tu dia masih ada lagi, 16 tu ada mana bekas-bekas darah tu masih nampak lagi. Dia berterusan lah walaupun dia tidak banyak. Dia kadang-kadang dia keluar tu terus haid yang 15 hari tu dia melebihi 15 hari. Itu mengiringi kesan bekas haid ataupun tidak mengiringi darah haid. Maksudnya keluar dalam tempoh suci yang tidak cukup. Nanti kita akan bincang suci yang tak cukup, sebab saya nak ulang balik soalan minggu lepas yang agak tersangkut. Jadi insya-Allah kita akan dapatkan kitab, baca setengah jam ni dulu definisi dan huraian darah. Insya-Allah saya akan ulang balik soalan yang lepas tu kan. Saya sebab ada kelas dengan kitab asal tu kan, dia punya jawapan tu, jadi saya kena tengok baliklah. Jadi itulah dia sudut maknanya dari segi maksud yang kita dikehendaki oleh syarak, oleh peraturan hukum fiqh ni adalah darah penyakit. Sebab dia bukan darah yang keluar semasa tempoh haid yang katakan cukup suci tak. Dia keluar lebih daripada tempoh sebanyak-banyak haid, ataupun dia keluar tak sampai sehari semalam, itu samalah. Dan kadang-kadang dia keluar tu sama ada keluar mengiringi haid, kesan haid sekali lalu tu tak berhenti-henti, ataupun dia dah suci mandi-mandi lepas tu datang balik. Itu tengok suci tak cukup tempoh suci lah. Menurut Syekh Bujairimi rahimahullah, istihadah ialah darah yang keluar kerana penyakit daripada hujung urat yang berada di bawah rahim, yakni mulut rahim, yang dipanggil al-azal. Selepas tempoh sebanyak-banyak haid dan selepas tempoh sebanyak-banyak nifas. Dalam erti kata lain, dapat al-azil, bukan al-azal, al-azil. Dalam erti kata lain, dapat difahami di sini bahawa istihadah ialah darah yang keluar selepas tempoh sebanyak-banyak haid dan nifas disebabkan oleh penyakit atau kerosakan urat yang berada di bawah rahim yang dikenali sebagai al-azil. Masya Allah, kita kena tengok sikit lah ilmu sains. Kalau nampak bahagian rahim ada satu urat, Masya Allah, ciptaan Allah SWT. Dia keluar dari urat tu yang jadi darah tu. Kadang-kadang bukan darah yang kotor, darah cantik, darah hidup. Jadi ini yang para ulama mengkaji, Masya Allah. Di mana beza dia, kalau haid dari pangkal rahim, ini hujung urat di bawah rahim. Jadi ada satu urat namanya al-azil. Urat ni lah yang rosak, yang menyebabkan ataupun dia ada masalah, menyebabkan keluar darah yang melebihi tempoh sebanyak-banyak haid dan tempoh sebanyak-banyak nifas.
yang dia keluar tu dalam kadang-kadang ada yang berlaku berbulan-bulan, ada setengah makan tahun, masya-Allah. Tu yang disuruh berubat. Kena berubat lah, takkan nak biar keluar gitu kan. Sebab dia bernama darah penyakit. Dan hukumnya wajib solat, wajib puasa macam biasa sebab dia hukumnya suci. Jadi itu definisi bagi darah istihadah. Jadi kalau kena tu jangan biarlah, kena cari rawatan tertentulah. Check up doktor ke atau pulang lah apa nak buat, dia penting kena usaha untuk berubat lah. Jadi ada urat yang namanya Al-Azil. Ini siapa yang bagi tahu ni tentang Al-Azil? Sedangkan ini kitab dah, orang ilmu ni kan masa zaman tak ada lagi scan, tak ada lagi alat-alat X-ray dan sebagainya kan. Rasulullah SAW yang bagi tahu. Rasulullah wahyu direct, tak payah scan apa kan, Allah bagi tahu. Itu sebabnya keluar darah istihadah. Jadi jangan anggap perkara ni biasalah, penyakit, jadi kena berubatlah. Sebab Nabi suruh berubat kalau sakit kan. Menurut Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, iaitu rahimahullah, itu pengarang bagi kitab kamus terkenal Al-Marbawi, darah tersebut keluar daripada satu urat yang terbuka dan tidak tertutup, dinamakan sebagai Al-Azil. Ada topik ni, min irqi yusamma Al-Azil. Betul lah. Nanti insyaAllah kalau kita tengok daripada sudut sains, mungkin kita boleh nampak lah urat tu kan, yang menyebabkan kena ubat lah. Urat ni yang menyebabkan keluar darah istihadah, Masya Allah. Dia tak tertutup. Agaknya urat ni satu urat yang kalau sampai haid tu, waktu haid dia terbuka kan? Waktu haid okey, tapi sampai ada limit haid tu dia tak habis lagi, dia tak tertutup dengan sendirinya. Automatik yang Allah Ta'ala buat macam satu switch barangkali urat ni, wallahu alam ya. Jadi bila dia tak tertutup, itulah menyebabkan jadi istihadah. Mungkin asbab pemakanan, mungkin asbab orang kata ada sesuatu yang berlaku, jatuh ke apa, wallahu alam. Tapi darah istihadah ni memang ada, bukan kata sekarang saja, dari dulu lagi, zaman Rasulullah SAW. Dan hadis Nabi ada menyebutkan, nanti kita akan baca lah kan, iaitu Al-Azil ni terbuka, dia ada kaitan juga dengan alam jin. Maknanya syaitan menendang urat itu. Itu Nabi sebut. Saya sangat percaya ada suatu benda yang tak kena pada sudut itu. Sebab itulah ubat tapi kena ada orang kata perlindungan daripada gangguan syaitan ni. Mungkin orang-orang yang ahli tahulah dalam bab macam mana nak orang kata keluarkan syaitan ni yang menendang urat tu. Sebab syaitan kan boleh masuk dalam aliran darah manusia. Bila kita tak jaga kita punya adab-adab, masuk tandas, bila menguap kita buka, bila kita lupa dengan Allah dia boleh masuk kan. Menguap tu saya pesan pada anak-anak selalu kan, kamu kalau tengah-tengah mengaji menguap, saya cukup pantang sebab tak tutup mulut. Nabi dah ajar dah, kalau menguap tangan kiri letak terbalik kan, letakkan dekat mulut tu, lepas tu sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, barangkali dia masuk di situ, sebab dia memang boleh masuk, sebab dia bukan makhluk kasar macam kita, dia adalah makhluk halus, ciptaan daripada api. Dia boleh masuk tu lubang-lubang mana, lepas tu orang akan bacakan azan di telinga, lubang-lubang tu lah tempat dia boleh masuk. Allah izinkan perkara itu berlaku untuk menguji manusia. Sebab tu Allah bagi jalan-jalan macam nak hindar dari syaitan. Itu kita kena beramal. Jadi menguap, tutuplah mulut. Tu kan dah tu jadi, bila menguap ngangor seluas-luas ngangor tu, entah dia bukan seekor dua masuk tu ke barangkaliannya ribu-ribu ke, sebab dia benda yang jisim yang sangat halus. Jadi cuba rasakan begitu. Dan Nabi pesan, tutup mulut kamu. Jadi benda-benda ni nampak macam remeh, tetapi kesannya itulah dia. Itu kena istihadah, maka dia masuk, dia tendang orang tu, mana tahu. Jadi elakkan daripada menguap, tak tutup mulut. Ini pesan ustazah pada anak-anak. Ibu juga boleh nasihatkan anak-anak yang kecil-kecil mulakan. Bila benda telah terbiasa, sunnah yang sangat hebat ini, macam juga bersin, mengucapkan Alhamdulillah. Biasakan benda kecil. Ajar anak-anak tu. Jadi insyaAllah sampai dewasa dia akan lekat benda tu, sebati dengan jiwa dia. Tak ada masalah. Jadi taklah orang kata suruh buat benda tu, benda ni, taklah nak menangguh-nangguh, taklah nak melawan kita, taklah dia anak derhaka. Kebarangkalian itu ada. Jangan anggap Nabi sebut tu benda kecil tu benda yang tak penting. Sangat-sangat penting sebenarnya. Dan istihadah ada kaitan dengan syaitan juga. Iaitu dia masuk dalam rongga-rongga kita ni, dalam perjalanan darah kita ni, dia menendang. Jadi tak mustahil. Dia bukan kata sebab fizikal tu saya tak nafikan, tetapi kena tengok juga sudut itu juga. Jadi kita boleh
tanya orang-orang yang pakar dalam bidang perubatan syifa ni, syifa lah biasa tahu kan, yang tengok dalam badan, mungkin dia akan bagi air-air penawar, ubat-ubat yang mungkin bagi mereka jampi-jampi tertentu, ataupun ayat-ayat Quran tertentu untuk dibaca kan, supaya darah tu berhenti, tertutup urat azil ini. Hadis riwayat Imam Abu Daud rahimahullah, an Fatimah bin Abi Hubaish annaha kanat تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق itu Sunan Abi Dawud juzuk 1 safhah 125. Terjemahannya diriwayatkan daripada Fatimah binti Abi Hubaish, seorang sahabat Nabi wanita, panggil sahabiyah di zaman Baginda SAW, namanya Fatimah binti Abi Hubaish, bahawa beliau telah beristihadah, kena darah haid melampaui lebih dari 15 hari 15 malam. Melampaui sangat, lebih lama. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, sebab dia pergi bertanya, sekiranya darah itu ialah haid, ianya akan berwarna hitam yang biasa dikenali. Sebab Nabi menyebut warna hitam tu, jadi hitam darah haid yang paling kuat. Pasti hitam tu tak confirm lah adalah haid. Oleh para wanita. Dan apabila ia bersifat demikian, kalau warna tu kekal hitam, janganlah kamu menunaikan solat. Seandainya ia bersifat sebaliknya bukan warna hitam, maka berwuduklah dan bersolatlah, sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Itu yang Nabi sebut pada sahabat wanita bernama Fatimah binti Abi Hubaish. Di sini hadis ni diambil, kemudian akan dikupaskan nantilah. Nak kenal tu macam mana, kita akan bawa dalam perbincangan akan datang insyaAllah. Jadi kena tengoklah setiap minggu insyaAllah. Minta kita sihat, panjang umur, sihatlah. Boleh kita sama-sama ikutilah. Ini tentang hadis dulu lah. Seterusnya pula, wanita yang kedatangan darah istihadah, yang datang darah haid lebih 15 hari berterusan ataupun tak cukup jumlah suci, dikenali dengan panggilan mustahadah. Ambil istilah ni dulu sebab saya akan sebut mustahadah di lepas ni. Mustahadah bermaksud wanita yang telah kena darah istihadah. Gelarannya mustahadah. Wanita yang kena darah istihadah. Disebut istihadah lah nama darah. Mustahadah wanita perempuan yang kena darah istihadah. Itulah dia punya permulaan kepada definisi istihadah. Jadi darah yang keluar daripada satu urat di hujung rahim, yang keluar melepasi tempoh sebanyak-banyak haid, dan juga tempoh sebanyak-banyak nifas. Belum masuk lagi nifas, tapi dia cerita siap-siap tu 60 hari 60 malam. Dan juga kadang-kadang keluar berterusan mengiringi haid, kadang-kadang dia tak cukup jumlah suci. Jadi itu juga nama istihadah. Baiklah, buku surat seterusnya 216. Perbezaan antara darah haid dengan istihadah. Perhatian penting, istihadah ialah darah penyakit yang keluar daripada hujung urat yang berada di bawah rahim selepas tempoh sebanyak-banyak haid dan selepas tempoh sebanyak-banyak nifas. Sama ada keluarnya istihadah itu mengiringi kesan bekas haid atau tidak mengiringi darah haid. Manakala haid ialah darah tabi'i sebagaimana yang telah diterangkan dahulu. Tengok baliklah definisi darah haid itu darah yang keluar sebab apa? Di pangkal rahim pada waktu-waktu tertentu dan jangka waktu tertentu, waktu yang dikatakan sihat wanita itu. Suburlah rahim tu. Istihadah kadang-kadang diitlakkan diguna pakai ke atas setiap darah dilihat oleh perempuan selain daripada haid dan nifas. Itu sebab kalau bukan pada masa haid, bukan pada masa nifas, melebihi tempoh-tempoh tertentu, tak cukup suci, diguna pakailah sebagai nama istihadah. Qila, kata qil,
kata satu pandangan ulama, istihadah tidak diitlakkan melainkan ke atas darah yang keluar selepas haid sahaja, dan darah yang keluar bukan selepas haid dinamakan darah rosak. Ini adalah istilah yang berbeza tapi tetap maksudnya samalah. Darah rosak pun darah istihadah pun darah rosak, darah istihadah itu darah rosak. Istilah aja. Cuma kata qil digunakan istihadah pada haid saja. Haid yang dikatakan tempoh panjang. Kalau bukan, itu darah fasad. Macam tak cukup jumlah suci. Macam dikatakan datang tak sampai 24 jam. Itu pun darah fasad. Tapi sebenarnya sama aja. Istilah berbeza tapi maksudnya sama, itu darah yang dikatakan istihadah jugalah. Ini hanyalah khilaf lafaz dari segi penamaan sahaja. Yang pengarang pun cakap ini adalah lafaz saja berbeza tapi maksudnya sama. Okey. Syarah Muslim, kitab Rawdatul Talibin, Mughnil Muhtaj, Majmu' dan Nibras antara kitab-kitab rujukan yang diambil untuk kita memahami apa itu darah istihadah. Yang ditulis di situ. Dia petik-petik dah. Tak perlu rujuk kitab ni lagi, cuma dia bagi tahu inilah kitab-kitab yang diguna pakai untuk menceritakan tentang masalah istihadah. Okey. Sedikit nama-nama wanita yang pernah kena istihadah pada zaman Rasulullah SAW. Kena kenali, jangan kata ini je, zaman ni je. Yang ada istihadah dulu tak ada. Tak. Kalau tak ada dulu, tak adalah sekarang. Wanita-wanita yang diketahui pernah beristihadah di zaman Nabi SAW. Yang penting adalah belajar bagaimana untuk mengetahui darah itu dan cara nak solat dengan darah ini. Itu yang kena tahu tu, sebab tu yang wajib belajar. Bila tak kena tak ada masalah. Tapi bila kena tanpa ilmu, kita akan dikelangkabut lah. Tak tahu nak solat ke tak solat ke, darah apa, nak buat macam mana. Macam-macam berlaku kan, nak puasa ke tak puasa. Jadi Allah SWT ni memberi sesuatu ujian dalam bentuk, kita katakan istihadah ni ujian lah. Macam COVID-19 ni kan, COVID-19 ni ujian. Ujian untuk memberikan manusia kesedaran apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini, menyebabkan Allah turunkan wabak tersebut, bala tersebut, ujian tersebut. Jadi sama dengan istihadah juga, Allah beri ujian dan sesetengah wanita dalam bentuk darah istihadah adalah Allah nak menguji kesabaran dan juga hasil pada dia belajar ke tak belajar tu. Nak suruh dia belajar lah. Lepas tu kalau orang tak kena, dah kena, dia akan belajar. Baru dia kata, kalau tak kena saya tak belajar. Betul tak? Tak kena saya tak belajar. Betul ya. Tapi pada masa tu, okey lah. Hikmah lah tu. Kalau tak kena, manusia ni sifatnya kena dulu. Kena ketuk dulu, barulah dia nak kelangkabut kan. Lepas tu ada patah harap kan. Dah terantuk dah terantuk baru tengadah kan. Itulah. Itu nak cerita orang tua tu pun tahu. Kalau dah kena baru itulah. Samalah dengan apa je benda di alam dunia ini Allah jadikan sebagai sesuatu yang musibah atau membala. Barulah sepatutnya kena sedarlah kan. Kena sedarlah. Pergi balik kepada Allah, minta ampun, taubat, buatlah balik apa yang tertinggal dulu, ganti balik solat yang tertinggal, ganti balik puasa tertinggal, bayar fidyah, cubalah. Cuba jaga perkara-perkara yang dikatakan yang wajib jangan tinggal, yang haram jangan buat. Sebab Allah nak bagi kita sedar tu. Sebab tu Allah sayang kita. Sebab tu kita bala tu Allah sayang. Ujian tu Allah sayang kan. Nak bagi kita ni sedar. Bukankah kita dalam minggu ni kan, sehari dua ni kan kisah seorang artis terkenal juga lah. Tapi dia pun dah tak menyanyi sangat dah. Tapi memang dia tahulah dia penyanyi dulu kan. Siti Sarah kan, Masya Allah. Kematian yang membawa kepada perubahan, kesedaran banyak orang. Kadang-kadang Allah bagi tu nak tunjuk macam mana apa amalan yang dibuat sehingga dia bukan siapa-siapa ustazah ke orang golongan agama tak, tapi Allah bagi kelebihan tu, dia belajar. Lepas tu dia tahu harta yang ada ni nak guna ke mana untuk jadikan selamat di akhirat. Itulah kisah-kisah infak tu menjadi orang kata viral sepanjang 2-3 hari ni kan. Alhamdulillah. Itu nak ceritanya tentang ilmu tu. Kalau tak belajar dia tak tahu nak tak mana ilmu tu. Dan kesudahan yang husnul khatimah, syahid, melahirkan anak syahid dengan COVID juga. Nak ceritanya Masya Allah. Jadi kita ni kalau tak ada ilmu, anak-anak yang masih muda ni, saya selalu pesan dekat semasa kita bersama dulu kan, ilmu ni jangan ingat masa tua baru nak cari. Jangan. Kalau Allah bagi peluang masa muda yang masih segar mata, masih segar fikiran, masih kuat tenaga, masih boleh solat sujud lagi,
Tengok tak mak-mak kita atuk-atuk solat atas kerusi kan, kesian tak? Belum sampai satu kita kena buat yang terbaik. Mana kita belajar betul-betul, cari ilmu masa muda. Tak kata menyesal masa dah tua, tak boleh kata menyesal, tapi Allah bagi peluang, ambil lah. Dia nak cerita tentang anak-anak ni. Tu kadang-kadang anak dah tak faham. Masa muda dia nak bekerja-kerja yang dia katakan tak berfaedah. Jadi dah tua barulah jadi rasa menyesal. Jadi sekarang masa muda, rebutlah apa yang Allah bagi. Yang masih lagi hidup, rebut peluang masa hidup. Jangan kata terlambat dan sebagainya. Jadi sebab tu jangan tangguh-tangguh untuk mencari ilmu selagi Allah membuka ruang mulai jalan begini pun alhamdulillah lah. Walaupun taklah sama macam kita bersama kan. Okey. Zaman Nabi SAW yang kena ujian istiadah ni adalah sahabat yang namanya Ummu Habibah binti Jahash radhiyallahu anha. Ini semua adalah sahabat-sahabat wanita Nabi SAW yang zaman tu berada pada zaman Nabi, dan mereka beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Dia sahabiah lah, kita panggil sahabiah, sahabat lelaki, sahabiah, lebih kurang lah sahabat wanita lah kan. Kemudian Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha, itu isteri baginda sendiri, itu Zainab Ummul Mukminin. Kemudian Asma, saudara perempuan Maimunah sebelah ibu. Maimunah ni anak Ummul Mukminin juga. Adik Asma anak saudara Maimunah Ummul Mukminin ni kena juga. Kemudian Fatimah binti Abi Hubais radhiyallahu anha, yang baru kita dengar hadis tadi kan. Fatimah binti Abi Hubais. Yang sebenarnya yang kelima Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha. Seterusnya Sahlah bin Sahal radhiyallahu anha. Sahlah binti Sahal. Maknanya wanita lah, Sahlah ni wanita radhiyallahu anha. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Zainab bin Jahash ni adalah lain, bukan Zainab, Masya Allah, macam ada isteri Nabi Zainab Ummul Mukminin, ni Zainab binti Jahash. Saya ingat Zainab binti Jahash ni Ummul Mukminin, wallahualam, tapi dia tulis ni Zainab binti Jahash ni lain lah pula. Dia saudara dengan tu Ummu Habibah binti Jahash. Tiga beradik Zainab binti Jahash dan Hamnah binti Jahash. Tak silap ingatan saya, ni adik-beradik ni semua ni. Okay, tak apalah kita nak cerita tentang nama kan. Okay. Kemudian Saudah binti Zam'ah, iaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi SAW juga. Dan Zainab binti Ummu Salamah, favorite betul nama, nama yang favorite lah zaman Nabi. Zainab ni, Zainab Fatimah. Kita ada berbual? Tak ada kan. Ni glamour, nama ni memang terkenal. Orang nak nama ni. Zainab dah jangan dengar sekarang ni. Memang jangan dengar lah. Kalau kita tengok buka setiap kali tahun buka sesi pelajar baru, tak ada langsung nama Zainab. Lain pula nama kan. Yang nama pelik-pelik banyak. Yang terkenal sekarang ni banyak yang nama-nama yang macam jangan-jangan mana. Tak Allah Allah kan. Nama pelik-pelik sih nak panggil kan. Dia nama yang agak komersial lah. Komersial ni nama yang tak maulah Khadijah kan. Khadijah kan ada kita nama bagi mereka mungkin. Tapi sekarang ni alhamdulillah nak ada Khadijah sekarang ni. Nama macam sahabat Ummul Mukminin dulu sungguh. Katakanlah maaf lah kan. Dulu kalau nama macam Farah tu jarang lah. Farah ni nama glamour tu Farah. Walaupun maksud kegembiraan kan. Tapi bila tua-tua panggil Nek Farah kan. Nek Farah rasa macam pelik pula. Kalau Nek Zainab okey lah kan. Allah Allah kan, jadi macam glamour lah. Ini Nenek Farah nanti. Siapa nama Farah kan, Nek Farah, Atuk Farah, gitu kan. Jadi Allah alam, tak salah, cuma sekadar nak cerita zaman ni Fatimah Zainab favorite lah. Banyak Fatimah Zainab sini kan. Zainab binti Ummu Salamah, Asma binti Martad Al-Harithiyah radhiyallahu anhum ajma'in, semua ni dan lain-lain lagi para sahabiah yang berada dalam zaman Nabi SAW. Memang inilah antara yang terkenal yang kena darah istihadah. Jadi sebab itulah dengan sebab mereka kena istihadah, datangnya hukum istihadah untuk kita ikuti bagaimana cara untuk melalui bila kita istihadah untuk solat dan selain-selain daripada itulah. Itulah hebatnya kan. Allah telah atur sesuatu tu dulu, dah tahu dah macam mana. Kita sekarang ni terima untuk belajar dan memahami dan praktik je.
Jadi inilah antara nama-nama yang pernah kena istiadah pada zaman Nabi SAW. Okey. Saya nak stop dulu kat sini sebab saya nak ulas balik minggu lepas punya masalah yang saya rasa pun tak puas hati saya hurai tu kan. Jangan saya ingat ramai tak faham minggu lepas kan. InsyaAllah saya nak ambil sekarang ni setengah jam sikit. Adi buka balik soalan yang minggu lepas tu, kalau tengok ada slide ada. Adi kita akan sambung faedah ni pada minggu depan insya-Allah dalam bab istiadah lagi. Sebab masa saya diberi 1 jam saja, jadi kita kena bahagi-bahagikanlah insya-Allah. Okey, tengok soalan minggu lepas tu. Nak cerita sikit tentang masalahnya. Tentang ubat-ubat dah faham kan? Saya dah baca itu tentang penggunaan ubat. Jelas tak soalan tu? Okey. Muka surat 176 itu ada sikit masalah yang kita kena selesaikan. Tapi tak apa, ini tak payah jawab. Saya, Ustazah akan beri jawapan terus. Cuma nak bagi tahu kaedah. Okey, kaedah je. Kena pegang satu kaedah. Iaitu muka surat 176, kita patah balik untuk buat soalan minggu lepas yang agak tersangkut. 176. Sila buka yang ada kitab, iaitu di skrin ada? Di skrin ada. Okey. Seorang gadis melihat darah keluar selama 5 hari dan kemudiannya berhenti, ini naqaq, suci, tak ada sebarang darah. Bila sebut naqaq ni jangan kata ada darah sikit, tak ada. Dia bersih terus, masuk kapas bersih terus. Yang kalau fatrah tu masuk kapas keluar darah, itu haid. Masih ada kesan darah, itu masih lagi hukum haid. Tapi naqaq ni tak ada langsung dah. Masuk kapas kosong, tak ada apa. Jadi untuk mengetahui naqaq tak naqaq, kena masuk kapas lah. Naqaq atau fatrah hanya dikenali dengan kena masuk kapas. Baru tahu betul-betul naqaq ataupun fatrah kan. Naqaq 5 hari. Okey, inilah cerita dia. Bila dia dah naqaq 5 hari, dia solat lah. Selepas itu darah keluar semula selama 5 hari. Soalannya adalah darah yang keluar hari yang 5 hari yang kedua darah apa? Adakah masih haid lagi atau telah jadi istihadah? Jadi di sini kita hanya perlu apa? Campurkan, dengar baik, campurkan jumlah hari darah, jumlah keluar darah yang pertama tu, 5 hari yang pertama tu, itu memang haid lah, haid. Dan kemudiannya campur dengan jumlah suci tu, 5 hari tu. Okey, bila kita campurkan dua-dua tu, 10 hari. Jadi bila campur jumlah darah pertama dengan jumlah suci naqaq tu 10 hari, bermakna darah haid belum habis tempoh sebanyak-banyak haid lagi. Baru 10 hari. Jadi masih ada baki 5 hari lagi untuk mencukupkan jumlah sebanyak-banyak haid. Di soalan ni datang darah yang kedua tu 5 hari. Total semua tu cukup 15 hari. Bermakna darah haid adalah yang pertama tu pun haid, 5 hari pertama pun haid, 5 hari kedua pun haid sebab belum melepasi tempoh sebanyak-banyak haid. Caranya, mula-mula campur dulu 5 hari yang pertama dengan 5 hari naqaq tu. Kalau tak cukup 15 hari lagi, darah tambah balik, mana masih lagi dikira haid. Sekiranya tak melepasi 15 hari. Itu soalan pertama memang jelas. Jelas lah. Okey. Soalan kedua. Seorang gadis melihat darah keluar selama 8 hari dan kemudiannya berhenti naqaq selama 15 hari. Selepas itu darah berterusan keluar. Tak sebut berapa hari, berterusan keluar. Okey. Di sini seperti biasa juga, campurkan dulu jumlah hari darah pertama tu dengan naqaq. 8 hari darah pertama campur dengan naqaq, baru 13 hari. Bermakna masih berbaki lagi sebanyak-banyak haid 2 hari. Namun begitu, darah yang keluar lepas tu bukan 2 hari, tapi melepasi 2 hari itu. Di sini akan berlaku yang dikatakan istihadah. Iaitu darah yang keluar selepas darah yang keluar kali pertama
itu haid. Kali kedua itu, kemudian suci 5 hari. Tapi darah yang keluar kali kedua tu berterusan, bukan setakat 2 hari. Kalau setakat 2 hari masih lagi haid. Sebab apa? 8, 5, 13 baki 2 hari untuk mencukupkan jumlah sekurang-kurang sebanyak-banyak haid. Namun begitu, darah itu keluar bukan 2 hari, berterusan. Jadi di sini maksudnya darah yang keluar selepas tempoh suci 5 hari itu, untuk permulaan 2 hari kita tak boleh solat. Permulaan 2 hari tak boleh solat. Sebab masih lagi dalam tempoh sebanyak-banyak haid belum lepas. Jadi dia mengharapkan lepas hari kedua tu berhenti. Rupanya tak berhenti. Hari ketiga, maknanya hari ke-16 lah tu. Sebab 8, 5, 13 baki 2 hari, faham betul? Dia pun tak solat lah sebab masih haid. Itu yang jawapan sahabat itu betul. 2 hari itu betul, haid. Tiba-tiba dia tak berhenti untuk 2 hari. Dia darah tu berterusan sampai hari seterusnya. Maknanya 16, 17, 18. Sampailah katakan 20 hari kan. Di sini darah yang keluar tu bukan lagi haid kesemuanya. Itu adalah istihadah dengan syarat balik kepada kumpulan mustahadah yang 7. Yang tu tak belajar lagi. Jadi jawapannya, darah yang berterusan keluar selepas pada 5 hari naqak tu dikira sebagai istihadah yang kena balik kepada kumpulannya yang 7 itu, sama ada boleh beza darah ataupun mengikut hukum adat. Yang tu tak ajar lagi, tapi kita akan masuk kemudian insya-Allah. Jadi jawapan untuk soalan 2 adalah haidnya adalah 8 hari pertama sahaja, dan darah yang keluar berterusan lepas tu adalah istihadah yang kena balik pada tengok kumpulan mana kita berada kalau kita jadi macam ni. Sebab dia ada 7 kumpulan. Yang ni tak apa, tak terang lagi sebab tak masuk lagi. Jadi jawapan tu adalah darah yang keluar selepas tu adalah istihadah dan kena balik kepada mengikut kumpulan, sama ada kumpulan yang boleh beza darah ataupun tak boleh beza darah, ataupun yang kena ikut adat, ataupun yang dikatakan balik pada kumpulan lah. Sebab dah kena lebih 15 hari. Darah datang lebih 15 hari. Okey. Siapa tak faham nanti boleh tanya dekat ruangan chat ya. Saya sebab saya tak dengar. Tak ada alat untuk dengar tu kan. Nanti kena cari lah. Tak senang nanti saya cari alat untuk saya pakai boleh dengar soalan direct saya tulis lah. Okey, itu soalan kedua. Adik faham kan? Adik maknanya darah yang pertama 8 hari adalah haid. Darah yang datang berterusan lepas tu adalah istihadah yang kena balik kepada kumpulan yang dikatakan mustahadah. Dia ada 7 kumpulan. Tengoklah kumpulan yang boleh beza darah ataupun tak boleh beza. Yang kena ikut adat, kena ikut adat. Soalan ketiga. Seorang gadis melihat darah keluar selama 10 hari dan kemudiannya berhenti naqak selama 5 hari. Selepas itu darah keluar semula selama 5 hari dan kemudiannya berhenti. Sama juga kaedah dia, campur dulu 10 hari yang pertama, kemudiannya campur dengan 5 hari. Jadi 15 hari. Campur dengan naqak tu. Campur dengan naqak. Jumlahnya adalah 15 hari. Bermakna darah yang datang selepas 5 hari itu adalah darah istihadah. Darah istihadah lah sebab dia lebih tempoh dah. 10 tambah 5, 15. Automatik darah yang 5 hari itu adalah istihadah. Jadi sekarang ni ni soalan 3 ni ada sikit. Ada sikit dia punya, saya nak hurai satu benda. Jadi kalau dah kita totalkan jumlah hari darah yang keluar kali pertama 10 hari dan darah yang dan naqak yang 5 hari itu, ngam-ngam cukup sebanyak-banyak haid. Jadi lepas tu keluar darah 5 hari, maka automatik darah yang 5 hari itu adalah darah istihadah. Okey. Maknanya sebab apa istihadah? Sebab dah lebih tempoh sebanyak-banyak haid. Okey. Kalau darah tu keluar 5 hari tak masalah. Okey. Jadi soalan yang ketiga, jawapannya 5 hari yang kedua tu adalah istihadah sebab bila campur darah pertama dengan jumlah suci cukup 15 hari, tak ada lagi haid situ. Sebab dia lebih kan. Jadi datang 5 hari seterusnya tu adalah istihadah. Okey. Soalan keempat. Seorang gadis melihat darah keluar selama 7 hari.
Dan kemudiannya berhenti naqak selama 7 hari. Selepas itu darah keluar semula selama 5 hari. Okey, yang ini pun sama, campur dulu. 7 hari pertama campur 7 hari yang kedua tu 14 hari. Maksudnya ada sehari lagi nak mencukupkan tempoh sebanyak-banyak haid. Tapi dia datang bukan sehari, 5 hari. Jadi 7 hari pertama adalah 7 hari pertama adalah darah haid. Kemudian 5 hari yang datang kemudian itu adalah darah yang dikatakan istihadah, yang kena balik kepada kumpulan yang 7 juga. Sebab apa? Tempoh dia dah lebih sebanyak-banyak haid dah kan. Jadi soalan 4 ni sama macam jawapan soalan yang kedua. Balik kepada tempoh ini dikatakan balik kepada kumpulan yang kata kumpulan mustahadah yang 7 itu. Sama ada boleh beza darah ataupun tak boleh beza darah. Sebab apa? Terlebih jumlah sebanyak-banyak. Sebab dia datang bukan sehari, datang 5 hari. Kalau datang sehari, makna masih lagi haid. 7 tambah 7, 14. Tambah satu lagi 14. 15. 4 hari kan? Ada lagi 4 hari baki tu darah masih berterusan. Sebab itulah disebut 7 hari pertama adalah darah haid. 5 hari yang kemudian adalah darah istihadah yang kena balik kepada kumpulan-kumpulan mustahadah. Sama ada boleh beza ataupun tak boleh beza. Maka ataupun kena balik kepada ikut adat. Kalau tak boleh beza, ikut adat. Dipanggil tamyiz darah. Jadi soalan 4 jawapannya sama dengan soalan 2 lah. Sebab darah melepasi daripada tempoh sebanyak-banyak haid. Okay. Soalan yang kelima, seorang gadis melihat darah keluar selama sehari semalam. Sehari semalam, mana 24 jam sehari semalam berterusan, dan kemudiannya berhenti, yakni naqak selama sehari semalam hinggalah mencapai 15 hari. Nampak tak? Darah keluar sehari semalam, kemudian berhenti naqak selama sehari semalam hinggalah mencapai 15 hari. Kalau dia tengok darah sehari semalam haid, dia akan mandi wajib. Kemudian naqak selama sehari semalam sehinggalah mencapai 15 hari. Maknanya ada di sini soalannya. Kalau tengok dia punya soalan ni dengan jawapan yang diberi ni, kalau boleh bahasa Arab boleh nampak lah sebelah ni. Dia bagi jawapan sini. Dia kata hari pertama itu memang haid. Jadi dia hari pertama memang haid sebab cukup sehari semalam. Kemudian berhenti 15 hari 15 malam kan. Jadi darah ni tak datang-datang dah. Kalau ikut soalan yang kita faham adalah sehari semalam tu haid, yang naqak selama sehari semalam, lepas tu darah tu datang sampai hari ke-15. Jadi maknanya jawapannya semua darah ni adalah darah haid. Yang naqak sehari semalam dia berhenti sehari je, lepas tu datang balik sampai hari ke-15. Jadi semua darah ni adalah darah haid lah. Sebab apa? Sebab masih belum melebihi tempoh 15 hari. Maknanya datang sehari semalam, naqak sehari semalam, datang darah balik sampai 15 hari dia stop. Jadi semua tu adalah haid sebab tempoh sebanyak-banyak haid tak melepasi lagi. Tu soalan 5. Nampak kan? Yang penting kalau campur kita tengok belum lepas 15 hari tu memang itu adalah confirm semua adalah haid. Termasuk naqak tu. Kan naqak, pandangan muktamad as-sahab mengatakan naqak juga adalah haid. Hukumnya haid walaupun tak nampak darah. Okey, dia akan dia datang darah sehari semalam, lepas tu berhenti sehari semalam. Tu datang balik hari ketiga. Hari pertama darah haid. Dari hari pertama sehari semalam 1 hari. Hari kedua berhenti sehari semalam. Hari ketiga sampai 15 hari darah tu berterusan. 15 hari stop. Jadi kesimpulan jawapannya semua darah tu hari pertama masuk naqak, dan hari yang sampai 15 hari itu adalah darah. Hari ke 3 sampai 15 hari itu adalah istihadah, haid, sebab tak melepasi sebanyak-banyak tempoh haid. Okey. Jadi jawapannya semua darah yang dikeluar ini adalah haid sebab belum melepasi tempoh 15 hari 15 malam. Soalan ke-6.
seorang gadis melihat darah keluar selama 4 hari dan kemudiannya berhenti naqak selama 10 hari. Selepas itu darah keluar semula selama 7 hari. Sama juga formulanya. Campurkan hari pertama keluar darah 4 hari, tambah lagi 10 hari, naqak 14 hari. Datang balik darah apa? 7 hari. Jadi totalnya memang lebih lah 15 hari. Sebab darah tu bukan datang sehari lagi. Kalau darah datang sehari, semua tu haid. Tapi 7 hari. Jadi 4 tambah 10, 14. Sehari daripada itu adalah, patutnya kalau dia berhenti sehari itu, okey lah. Tapi 7 hari. Mana soalan 6 ni, 7 hari darah yang kedua keluar tu, dikembalikan kepada hukum kumpulan mustahadah juga, sama ada boleh membezakan darah ataupun kembali kepada hukum adat. Adat je lah, adat tentang haid. Itu bagi kumpulan 7 je lah. Balik kepada kumpulan 7, sama ada boleh beza ataupun tak boleh beza darah, ikut adat ataupun sebaliknya lah. Okey, soalan 6 sama macam jawapan soalan 2 dan juga soalan yang keempat. Boleh tanda situ. Hukum soalan 2, jawapan soalan 2, soalan 4, soalan 6 ni sama dia. Nah, darah yang datang kali kedua tu adalah istihadah dan kena rujuk kepada kumpulan mustahadah yang belum kita belajar lagi lah. Itu sama ada boleh membezakan darah ataupun tak boleh beza darah. Itu je. Tu tak belajar lagi. Tak apalah, buat dulu, tulis dulu. Soalan ketujuh. Seorang gadis melihat darah keluar selama 7 hari dan kemudiannya berhenti naqak selama 10 hari. Ini yang nak bincang sikit ni. Selepas itu darah keluar semula selama 7 hari. Sama juga formula dia, cuma beza apa? Ini 7 hari pertama darah yang keluar itu, okey, soalan tak ada soalan, saya baca dulu. Naqak perlu dikira. Ya, naqak kena kira. Kena campur. Sebab naqak dikira, mungkin adik tak ikut yang kuliah sebelum ni. Naqak dikira haid sebab datang balik darah selepas itu. Itu dikira haid. Kalau dalam tempoh, tapi dengan syarat dalam tempoh 15 hari. Macam soalan yang pertama. Datang darah 5 hari. Naqak 5 hari. Kemudian datang darah kedua 5 hari. Total semua tu tak lebih 15 hari termasuk naqak. Sebab naqak 5 hari kira haid? Sebab dia dalam tempoh 15 hari dan datang darah balik. Sebab datang darah balik pada kali kedua pada 5 hari yang kedua tu. Tu sebab naqak dikira haid. Ini pandangan muktamad ya. Yang tu kita dah bincang itu. Mungkin adik atau puan yang belum tak ikuti yang saya punya kuliah yang sebelum-sebelum ni. Jadi kalau nak tengok kuliah sebelum ni memang ada. Tengok dekat YouTube Mahat Tafidz, sebut tulisan nama saya, lepas tu dia akan keluar episod 1, 2, 3, 4. Cuma episod 3 dia ada masalah live tu. Yang lain insya-Allah lah. Jadi rujuk balik pada YouTube saya di Mahat Tafidz dalam bab kenapa naqak tu jadi haid. Sebab datang darah semula dalam tempoh tak lebih 15 hari. Itu jadi haid tu. Walaupun dia bukan nak ada darah, tapi dihukumkan haid sebab dalam tempoh 15 hari tu dia datang balik darah. Dia dihukumkan sekali naqak tu adalah haid. Okey Ni rujuk tengok dalam episod naqak dan fatrah, episod berapa saya tak ingat, tapi cek balik dalam YouTube tu. Buka Mahat Tafidz Mahat Facebook ya. YouTube Mahat Tafidz Al-Quran Darul Aba, akan tulis tag nama saya, akan keluarlah dia punya episod-episod tu. Mudah-mudahan puan dapat pencerahan lah insya-Allah. Baru join betul lah, seperti tu tampak kan. Alhamdulillah. Tengok YouTube ada episod naqak dan fatrah tu. Okey, yang 7. Okey, 7 ni, balik masalah. 7 hari pertama darah, naqak suci, tak keluar apa? 10 hari. Datang balik darah 7 hari yang seterusnya. Okey, total darah yang pertama campur dengan naqak 10 hari. Okey, bila dicampur jumlahnya adalah 17 hari. Tiba-tiba datang balik darah 7 hari. Jadi darah apakah darah yang 7 hari itu? Jawapannya 7 hari pertama adalah darah haid. Pasti, darah haid sebab cukup syarat. Kemudian 10 hari naqak. Okey.
datang balik darah. Okey, di sini bila kita jumlahkan jumlah darah pertama dengan jumlah suci tu melepasi 15 hari. Kena ingat tu. Maka jawapannya adalah kita kena darah yang datang kemudian tu adalah darah istihadah yang kena cukupkan jumlah suci. Mana 10 hari suci. Dengar baik-baik ya. 10 hari suci, formula sekurang-kurang suci berapa hari? 15 hari 15 malam kan, tak ikuti hari tu. Di dalam 7 hari tu 5 hari adalah istihadah, 2 hari tu jadi haid balik sebab jumlah sekurang-kurang suci telah melepasi. Jadi haid yang kedua tau. Di sini yang Ustazah nak beritahu sebab kekeliruan berlaku. Bila kekeliruan berlaku sebab kita jumlah tu kalau tak betul-betul kira, jadi tak tahu haid ke tak haid kan, istihadah kan. Jadi bila jawapannya senang je. Totalkan jumlah darah pertama tu dengan jumlah naqah tu, kalau melepasi 15 hari, cukupkan je tempoh suci untuk mengetahui darah tu darah apa. Jadi macam kes ni bila kita totalkan 17 hari, jadi maknanya darah yang datang selama 7 hari ni hanya kita perlu cukupkan jumlah suci. Maknanya 10 hari suci, dalam 7 hari ada lagi 5 hari baki. Di 5 hari baki daripada 7 hari ini adalah darah istihadah, 2 hari lagi adalah haid. Kalau cukup syarat haid itu sehari semalam dan tak melepasi 15 malam. Faham tak ni? Inilah jawapan yang ketujuh ni kena betulkan balik. Nak tahu bila masa kena cukupkan jumlah suci, bila masa yang tak perlu cukupkan adalah bila campurkan darah pertama dengan jumlah suci. Kalau jumlah suci dicampurkan dengan darah pertama tak lebih 15 hari, itu tengok kepada orang kata masih lagi haid. Cuma jangan lepasi 15 hari ya. Kalau melepasi 15 hari jadi istihadah yang tengok masuk balik kumpulan mana kita berada. Nampak tak ni? Kalau macam soalan 7 ni, dia totalnya jadi 17 hari, melepasi sebanyak-banyak haid dah campur lebih sebanyak-banyak haid, hanya perlu cukupkan jumlah suci, baki tu kalau ada lagi jadi haid balik dengan syarat sehari semalam dan juga tak lebih 15 hari 5 malam. Ini tak boleh rujuk kepada kumpulan dah. Dia ada 2 masalah di sini, iaitu masalah bila dicampurkan darah pertama dengan jumlah suci tak lebih 15 hari. Jadi satu lagi bila dicampur jumlah suci, darah pertama dengan jumlah suci lebih 15 hari. Yang pertama kalau tak cukup 15 hari, cukupkan dulu sebanyak-banyak haid darah 15 hari. Kalau lebih pada tu di istihadah. Yang kena balik pada kumpulan tertentu. Ada 7 kumpulan kan. Kalau campur tu dah lebih 15 hari, cukupkan jumlah suci. Itulah jawapannya. Baki tu adalah masih lagi istihadah. Baki tu adalah haid balik. Jadi dia ada dua benda yang kena ingat. Dengan syarat totalkan dulu jumlah darah pertama dengan jumlah suci. Tengok jawapan dia berapa. Kalau jawapannya belum 15 hari lagi, masih lagi haid. Kalau lebih pada tu jadi istihadah balik. Tapi istihadah pun kena rujuk kepada kumpulan. Itu kita tak belajar lagi lah. Tapi kalau jumlah suci dengan haid dengan suci campur lebih 15 hari dah, macam soalan nombor 7 ni, cukupkan jumlah suci, baki darah tu adalah darah haid balik. Jadi haid kedua tu. Sebab apa? Sebab dah cukup jumlah suci. Tapi tengoklah syarat dia. Mesti lebih sehari semalam dan mesti tak lebih 15 hari 15 malam. Tu syarat haid kan. Okey, nampak tak? Ustazah, untuk soalan yang ke-6, nombor 6 dan soalan yang berkaitan dengannya, hukum istihadah yang 7 tu terjadi pada darah kedua sahaja atau semua darah yang keluar bukan tu? Tak, darah kedua sahaja. Darah kedua saja. Tapi kalau balik pada tamyiz, kena tengok dah sebab dia dah, kalau balik pada tamyiz biasanya kalau balik pada tamyiz tengok warna darah. Tak juga Ustazah Siti Rahayu, tak juga. Kadang-kadang darah pertama boleh jadi istihadah, darah kedua adalah haid. Sebab balik pada 7 kumpulan lah. Bukan hanya darah kedua saja. Dia akan terkesan pada darah pertama kalau kita total jumlah tu tak sampai 15 hari. Jadi darah yang datang balik tu melepasi 15 hari pula. Kadang-kadang berlaku, kita akan belajar nanti insya-Allah. Sama ada darah pertama itu haid pun darah kedua itu haid. Dia boleh berlaku. Sebab dia boleh tengok perbezaan. Dia kalau boleh membezakan warna darah dan cukup syarat tamyiz. Saya sebut ni memang penting lah sebab tak masuk lagi.
Okey ya. Okey saudara-saudara Rahayu, maknanya dia boleh terkesan dengan darah pertama juga. Bukan mesti darah pertama tu haid lagi. Sebab tu kalau jadi macam ni, mungkin mula-mula haid, tapi kemudian datang berterusan tu jadi lain pula. Contohnya darah pertama tu katakanlah 5 hari tu adalah warna merah. Darah yang lepas suci tu tak cukup tu, tambah-tambah datang balik berterusan tu jadi warna hitam. Maka automatik yang hitam tu adalah haid, yang merah tu istihadah. Yang pertama tu. Jadi sebab tu kena, tu yang kita kata berbalik kepada 7 kumpulan tu, kita kena tengoklah mana boleh beza darah ataupun tak boleh beza. Jadi terkesan juga pada darah pertama yang bukan semestinya haid lagi. Dia akan terbalik nanti. Tapi tu kena belajar lah akan datang. Sebab tu bab ni sebenarnya kena tulis. Saya pun tak pandai nak buat, sebab kan macam ni kan nak tulis kat mana saya pun tak tahu lagi. Tak fikir ni nak beli. Saya pun tak pandai nak main komputer, tapi insya-Allah tengok macam mana. Tapi nak serta ni memang kena tulis. Jadi maknanya kalau ada pen ke tulislah. Sebab saya pun tak pandai nak type kat sini macam mana. Nantilah cuba Allah bagi nanti nak tanya anak-anak macam mana. Pada kena tulis tu. Jadi jawapan untuk soalan-soalan ni adalah berkaitan dengan ada yang tak belajar lagi. Jadi tapi saya beritahu siap-siap lah. Maknanya kalau lebih 15 hari, maknanya darah yang kita total antara darah pertama dengan naqa' dan darah kedua tu, kalau lebih 15 hari maknanya boleh berlaku darah tu yang pertama bukan haid, darah kedua tu haid. Dia terkesan lah kalau balik kepada kumpulan 7 lah. Okay. Yang ke-8 akhir sekali, ada 5 minit lagi. Seorang gadis melihat darah keluar selama sejam. Yang ini dia ada masalah nifas ni, tapi kita asal dah nifas, tapi tak apalah, kita selesai ni dulu. Kita ambil soalan-soalan yang ni dulu. Melihat darah keluar selama sejam dan kemudiannya berhenti naqa' selama 15 hari. Selepas itu darah keluar semula. Yang ni dia ada kaitan dengan nifas, tapi tak sebut sini. Dia punya jatuh, mungkin dia punya ayat tu. Gadis ni kalau nifas, gadis apa? Mak gadis lah kan. Tapi tu yang pelik tu kan. Saya pun jadi heran. Tapi jawapannya memang ada berkaitan dengan nifas. Tapi tak apalah kan. Cerita dulu. Kalau jawapan sini, kalau dia bukan nifas, kalau dia tengok darah tu selama sejam, kemudiannya berhenti naqa' selama 15 hari, kan? Selepas itu darah keluar semula. Kalau dia bukan darah nifas, sejam tu masih lagi istihadah, bukan haid. Kemudian dia stop 15 hari. Kalau stop 15 hari makna jumlah suci dah cukup. Jumlah suci dah cukup pula. Memang tak ada masalah lah. Okay, tengoklah darah datang tu keluar semula. Berapa hari pula darah yang datang tu kan. Kalau darah tu, darah yang keluar semula tu lebih 24 jam. Inilah haid. Yang sejam tu bukan haid. Selepas itu, selepas tempoh suci, selepas tempoh 15 hari baru datang balik darah sekali lagi. Mula-mula keluar sejam. Keluar sejam bukan haid. Haid mesti 24 jam. Jadi dia pun kena solat lah. Jadi sampai 15 hari keluar balik darah. Kalau keluar balik darah yang kedua tu, tengoklah kalau darah tu lebih sehari semalam, haid lah. Kalau sejam juga bukan haid lah. Sebab dia bukan darah, dia adalah darah istihadah. Sebab dia kira jam kan. Dia kata keluar sejam. Tapi kalau ini cerita tentang nifas, bukan gadis, seorang wanita lah kan. Seorang wanita melihat darah keluar selama sejam. Sebab jawapan dia ada kaitan dengan nifas tu. Saya rasa mungkin kesilapan ataupun terlepas pandang tu. Kalau seorang wanita melihat darah keluar selama sejam, wanita yang dikatakan melahirkan anak, lepas lahirkan anak keluar darah sejam, kemudian berhenti 15 hari, itu dia keluar darah nifas dia sejam ya. Ini darah nifas bukan gadis. Kalau tukar soalan lah kan. Selepas itu darah keluar semula. Ni saya beritahu jawapannya. Kalau darah nifas, sejam tu adalah darah nifas. Sebab darah nifas bukan mesti banyak-banyak hari. Sekurang-kurang darah nifas adalah 1 saat. Satu saat je. Beranak, masa beranak tu lah keluar darah. Sejam je. Lepas tu tak datang. Kalau dia kata dia beranak waktu subuh, Zuhur tak ada, asar tak ada, sampai 15 hari tak keluar darah. Hari ke-16 lepas tu baru keluar darah. Maknanya kalau darah tu keluar balik selepas 15 hari, darah tu adalah haid. Tak ada nifas langsung kat wanita tu. Nifas tak akan berlaku dah. Sebab lama tempoh dia tak keluar darah nifas tu sampai 15 hari. Ni tak belajar lagi. Tapi ada dalam ni. Saya tak baca itu kan. Tapi tak apa, ni saya cerita kemudian dalam bab nifas nanti. Siapa-siapa yang beranak, keluar darah nifas tu sejam je. Lepas tu tak ada langsung sampai hari ke-15. Tak ada, bersih. Hari ke-16 keluar balik. 17 keluar. Bila tempoh dia jarak 15 hari tu panjang masa tu kan, datang darah balik. Jangan kata, saya belum 60 hari lagi. Mana lepas lagi tempoh nifas? Tak.
tak akan berlaku nifas dekat dia sebab jarak tu telah melepasi jumlah untuk membolehkan jadi haid. Maka dia beranak tapi keluar darah haid. Nifas sejam ya. Itu jawapan dia. Jadi nantilah bab beranak kita akan sambung nanti. Sebab dia memang kira beranak ni ada khususiyah pula. Special lah. Kes special lah. Dia ada masa-masa yang dikatakan dia tak sama dengan hukum haid. Darah yang sama, warna yang sama, tapi bukan darah yang namanya haid ataupun istihadah maksudnya. Tak, dia ada hukum lain. Nifas buat namanya. Ni nifas ni ada kaitan dengan beranak lah. Tapi kalau soalan di sini, ni gadis ni, takkanlah gadis, mana boleh gadis beranak. Tapi Allah Allah aku nak cerita tentang dunia akhir zaman kan, terberanak. Kalau terberanak, soalan gadis ni betul lah kan, terberanak. Tak naklah sebut macam tu kan, na'uzubillah. Tapi nak cerita terberanak. Anak-anak, dengar sini baik-baik, dah banyak kali saya beritahu kan. Hati-hati ya. Jangan terberanak tapi kena beranak yang betul. Bukan terberanak betul. Hati-hati ya. Jangan sampai jadi terberanak. Kalau soalan terberanak ni betul lah. Sejam tu adalah nifas. Baki 15 hari tu suci tu datang darah balik semula, darah haid. Siapa-siapa pula kalau dia melahirkan anak, darah nifas keluar sehari, lepas tu sampai 15 hari tak keluar darah apa, hari ke-16 keluar. Itu darah haid. Mana tak ada nifas dia. Kalau macam tu punya kes, tak ada nifas. Darah haid ada. Sebab darah dia berselang lama, selama 15 hari. Itulah antara jawapan-jawapan yang kita sempat kongsi pada hari ini. Yang minggu lepasnya tersangkut sikit. Saya minta maaf banyak. Sebab saya pun keliru juga. Saya pun bukannya arif, tapi sekadar sama-sama berkongsi kan. Jadi, sekali lagi ulangan. Siapa-siapa yang berlaku datang darah pertama, kemudian naqa' beberapa hari, datang balik darah, hanya perlu campurkan jumlah darah pertama dengan jumlah naqa'. Kalau jumlah tu tak melepasi 15 hari lagi, darah datang balik tu kena cukupkan 15 hari. Kalau lebih tu jadi istihadah. Maknanya kena balik pada kumpulan mustahadah. Kalau datang ngam-ngam 15 hari, tak ada masalah nak balik kumpulan mana, dia berhenti. Tapi kalau datang tu campur-campur, tak cukup 15 hari, datang balik darah tu bukan ngam-ngam 15 hari, mana datang lebih 15 hari. Itu kena balik pada kumpulan mustahadah. Memang kena balik. Tak belajar lagi lah. Andai kita campur-campur jumlah darah pertama dengan darah kedua tu lebih 15 hari, hanya perlu cukupkan jumlah suci saja. Baki tadi darah haid semula kalau cukup syarat haid. Siapa yang tak faham sila tanya. Boleh tak? Tak ada, boleh ya? Kalau faham, boleh faham lah. Sebab saya pun nak berhenti ni. Jadi pastikan siapa yang jadi masalah ni memang banyak berlaku. Datang darah, berhenti kejap, datang balik. Pastikan campur yang darah pertama dengan darah yang dengan naqa' dulu. Lepas tu baru tengok darah kedua tu macam mana, berterusan ke, lebih 15 hari ke atau tak berterusan. Kalau cukup 15 hari, itu adalah darah haid lagi. Kalau tak cukup lebih lagi, jadilah istihadah, cuma balik pada kumpulan mustahadah. Andai campur darah pertama dengan jumlah suci itu lebih 15 hari, cukupkan jumlah suci sahaja. Cukupkan jumlah suci, iaitu 15 hari lagi. Lebih tu akan dihaid kalau cukup syarat haid, iaitu sehari semalam lebih dan juga lebih, tak lebih 15 hari 15 malam. Alhamdulillah, Aisyah faham. Yang lain, ibu-ibu yang lain, anak-anak. Anak-anak yang tak faham ni mungkin yang tahun 1, tahun 2 ni. Tahun 3 dan tahun 4 yang hari tu insya-Allah, sebab saya dah hajar bab ni. Mudah-mudahan dapat refresh balik. Ada masuk tak ni? InsyaAllah ada masuk kan. Jadi harap-harap kalau tak faham boleh tanya, boleh PM saya pun tak apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah boleh faham ya. Okey. Lagi-lagi okey. Syazarih Ayu. Siapa Syazarih Ayu ni? Mak pelajar ke ya? Saya tak kenal lah ibu-ibu pun, tapi minta maaf lah. Tapi saya syukurlah. Suzana betul tak? Suzana. Ini Su ke? Wallahualam. Jadi kalau faham alhamdulillah ya. Okey. Syukur alhamdulillah. Hari inilah rasanya perkongsian tu hari ini sekadar itu dahulu. Jadi cuma kalau ada apa-apa soalan boleh PM saya lah ataupun tag ke saya insya-Allah. Yang tak faham sebabkan masa tak mengizinkan untuk terus bersama lagi, insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi bab istiadah ya. Jadi dengar baik-baik istiadah ni ya, tolong datang, tolong masuk Google ni. Dengar tu. Kadang-kadang macam ni, mula-mula memang tak faham. Sebab siapa yang hebat kita kan? Saya dulu masa masuk belajar mau belah-belah juga bab ni. Mana satu habuk saya tak faham. Bukan satu habuk tak faham. Tapi saya dengar je. Habis sampai satu masa saya baca balik, alhamdulillah Allah bagi. Ingat, Allah bagi ingat balik.
Okay, mudah-mudahan ilmu ni ilmu yang kita dapat sampai pada orang lain, insya-Allah, dengan pahala yang memang besar lah kalau sampai ke ilmu yang jarang-jarang orang belajar detail macam ni, jarang-jarang. Jadi kalau orang ada masalah kita tolong selesaikan, alhamdulillah lah. Bayangkanlah dalam kubur kan ada pahala. Kubur ni kan dia sampai satu masa pahala tak berjalan dah, belum mati, tapi pahala ilmu tu akan berjalan. Tu ilmu yang bermanfaat yang kita kongsi dengan orang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Okay, syukur semua dah boleh nampak kan, alhamdulillah. Apa-apa boleh call saya ataupun WhatsApp saya. Ada nombor saya tak? 013 boleh ambil? 013 ada letak kat skrin tak nombor? Nanti ya, tengok kat skrin lah. Jadi insya-Allah kita sambung nanti pada bab istiadah pada minggu hadapan biiznillah. Jazakumullahu khairan katsira untuk semua yang bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati Allah dan diberikan kefahaman untuk mempelajari ilmu ini satu demi satu, minggu demi minggu insya-Allah. Dan maaf zahir batin atas kekurangan dan kesilapan. Ada sebanyak yang saya tersilap kata dan sebagainya. Mohon dimaafkan. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. ونعوذ بالله من حال أهل النار ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في بلادنا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي أركان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا يا الله من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.